Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Huzaifah Halena binti Halid, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak semester 2 di Universiti Selangor. Tujuan saya pada hari ini adalah untuk melakukan temu bual berkaitan tunjang komunikasi. Sebelum temu bual dijalankan, bolehkah Puan memperkenalkan diri serta sedikit tentang latar belakang Puan? Salam Puan Aina. Puan Aina ya, Encik Aina. Halena. Okay. Saya Nurhadi, berusia 24 tahun. Mengajar di Tadika Kemas, Busana Fala selama 13 tahun. Mempunyai 3 orang anak. Mempunyai Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Kolej Islam Antarabangsa. Seterusnya di UUM, Ijazah Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okey, itu je. Tadika Bustana Falah telah ditubuhkan. Okey, Tadika Kemas Busana Falah ditubuhkan pada 2001 sehingga kini bermakna 22 tahun dah lah. Berapakah umur kanak-kanak yang belajar di Tadika Bustana Falah 1? Untuk Tadika Kemas Busana Falah 1, kita mempunyai 2 kelas. Saya mengajar di Falah 1 iaitu untuk 6 tahun mempunyai 38 orang dan 5 tahun di Falah 2 38 orang juga. Adalah berkaitan tunjang komunikasi. Berdasarkan buku pendidikan prasekolah KSPK, terdapat tunjang komunikasi. Bagaimanakah kanak-kanak mengenal pasti pelbagai bunyi di persekitaran mereka? Okey, untuk bunyi di persekitaran ni, saya akan menggunakan kaedah yang semula jadi dulu. Okey, yang mana di dalam kelas terlebih dahululah, seperti bunyi kipas, bunyi kenderaan yang lalu di hadapan kelas. Kebetulan memang Busana Falah pun di tepi jalan raya. Dengari lebih jelas kan? Seperti internet sebagai medium yang seterusnya lah. Okay. Dalam mengukuhkan lagi bab bunyi persekitaran ni, saya akan meminta kerjasama ibu bapa di rumah, yang mana mungkin meminta ibu bapa membuat sedikit ujian untuk mereka bunyi-bunyi di rumah lah, seperti itu. Seterusnya, adakah kanak-kanak dapat memberi respon terhadap bunyi yang didengari mereka? Okey, untuk bab ini, okey, kanak-kanak seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak mempunyai tahap yang berbeza. Okey, saya letakkan pada 3 tahap. Tahap yang sedang berkembang, dan kedua baik dan juga cemerlang. Untuk di kelas 1, saya mempunyai 3 tahap ni. Okey, kanak-kanak cemerlang, kebiasaannya sekali saya bagi mereka task ni, mereka dapat menguasai dengan cemerlang lah. Manakala yang baik, dalam keadaan sederhana, mungkin hanya perhatikan fokus mereka mendengar, mereka sambang, saya libatkan aktiviti yang perlukan fokus lebih. Jadi untuk kanak-kanak yang sedang berkembang ni, perlukan kerjasama ibu di rumah, ataupun pendekatan yang berbeza, yang mana kita tahu kanak-kanak mempunyai minat yang tersendiri dalam pembelajaran. Macam itulah.
Faham? Okey, setelah pandangan puan, adakah kanak-kanak mendengar, memahami serta memberi respon secara bertata sila terhadap ucap selamat dan arahan mudah? Okey, untuk mengucap selamat ya dan uh, memberi respon pada arahan mudah. Okay, untuk yang ini di awal ataupun tiada pendidikan awal ke sekolah lagi, maksudnya perlukan masa untuk menguasai ucap selamat dan juga respon terhadap arahan mudah ni. Okay? Pada awal semester, kanak-kanak di tahap yang sederhana. Dan bila tahap semester yang kedua akan lebih baiklah. Dan sekarang ni dan semester ketiga, kanak-kanak menguasai dengan cemerlang. Namun begitu, ada juga kanak yang masih lagi lemah. Yang mana kanak-kanak ataupun yang agak lambat dalam pembelajaran. Anak-anak yang ada masalah dalam pembelajaran contohnya lah. Okey. Jadi, soalan yang keempat. Sepanjang tempoh pengajaran puan, adakah kanak-kanak dapat mendengar, mengecam serta menyebut bunyi suku kata awal dan akhir yang sama dalam perkataan? Okey, untuk mengecam dan menyebut bunyi suku kata awal dan akhir yang sama dalam perkataan ni, biasanya saya akan cover dalam semester yang kedua. Dalam semester kedua ni, kanak-kanak dalam tahap yang sederhana je. Okey? Dan bila tahap semester ketiga, kanak-kanak menguasai dengan baik. Lah. Namun begitu, tadi saya dah cakap dah tadi, kanak-kanak mempunyai tahap yang berbeza, yang mana masih juga ada kanak-kanak yang lemah. Dan saya akan mencari satu pendekatan lain yang mana dapat membantu kanak-kanak tu menguasai pembelajaran tersebut lah. Okey. Soalan kelima. Adakah kanak-kanak dapat bersoal jawab menggunakan ayat yang mudah? Okey, untuk bersoal jawab dengan ayat yang mudah ini, pada awal semester saya sendiri, guru sendiri perlu mengajar ataupun memberi lebih apa yang kata, lebih latitude anak-anak jawab soalan ataupun menjawab soalan dengan betul ataupun bersoal jawab dengan ayat yang betul lah. Okey, dan sehingga ni pun mereka masih dan mudah ini dia berterusan. Ini untuk bawa kepada ayat yang mudah tu dah tahu. Boleh kita teruskan, cikgu? Okey. Jadi, soalan yang keenam. Adakah kanak-kanak dapat berinteraksi dengan menggunakan ayat yang mudah untuk meluahkan perasaan dan menyatakan permintaan mereka? Okey, untuk meluahkan perasaan dan permintaan mereka ni. Ya. Okey. Pada awalnya macam itulah. Tak sukar untuk bahkan dengan yang betul. Macam tu. Tapi bila semester kedua,
ayat yang betul dan yang senang lah. Dan ketiga, yang pasal semester yang terakhir ni, majoriti kanak-kanak dah menguasai pun dah cara meluahkan perasaan dan juga meluahkan permintaan dengan menggunakan ayat yang mudah itu dah okey. Tetapi di Falah ada juga kanak-kanak yang satu ataupun dua orang yang masih lagi tidak menguasai bab ni lah. So yang ini apa yang kami buat adalah sekali lagi kerjasama ibu bapa di rumah. Okey. Jadi untuk soalan yang ke-8, maafkan saya, soalan yang ke-7. Adakah kanak-kanak dapat menyampaikan idea tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami mereka? Okey, menyampaikan sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami oleh kanak-kanak ni, pemerhatian saya, benda ni dapat disampaikan dengan secara semula jadinya apabila mereka berbual sesama mereka dengan kawan-kawan dan bagi saya ini adalah satu proses yang sangat-sangat bagus dan saya memang ada satu sesi yang mana mereka dapat meluahkan idea mereka melalui berkumpulan ni lah. Namun begitu, apabila di dalam penyampaian di hadapan kelas, keyakinan diri, anak-anak masih perlukan bimbingan ataupun perlukan dorongan untuk lebih yakin menyampaikan di hadapan kelas. Baik. Soalan yang ke-8. Adakah kanak-kanak mengamalkan cara pembacaan buku dengan betul, iaitu membaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, jarak antara mata dengan buku dan memegang buku dengan betul? Awalnya ada juga kanak-kanak, satu ataupun dua orang yang kanak-kanak mungkin mereka tiada pendedahan pada buku lah, mengalami handle buku dengan cara yang salah. Tapi pada semester yang ketiga, masalah ini dapat disettlekan. Maksudnya 100% kanak-kanak dapat handle ataupun menggunakan buku dengan cara yang betul tadilah. Kanan Kiri ke kanan. Kiri ke kanan, atas semua tu okey. Okey. Jadi soalan yang ke-9, dari pandangan puan, adakah kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun di tadika berjaya mengenal pasti dan berjaya menyebut huruf kecil dan huruf besar? Okey, untuk 6 tahun mengenal huruf besar dan huruf kecil ni mungkin ada dalam 30% kanak-kanak yang masih belum dapat mengenal, dan selebihnya dapat mengenal dengan baiklah. Untuk 5 tahun 20% kanak-kanak mengenal dengan baik dan selebihnya tu masih lagi dalam proses pembelajaran. Tentu. Soalan terakhir pada hari ini, adakah kanak-kanak dapat menyembunyikan suku kata terbuka dan suku kata tertutup? Okay, untuk kanak-kanak 6 tahun, di fasa yang di semester yang terakhir ni, untuk kanak-kanak di Falah 1, mereka sudah menguasai suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan cemerlang. Namun begitu, terdapat lebih kurang 10% kanak-kanak yang masih lagi di suku kata terbuka. Dan ada juga kanak-kanak dalam 10% lagi kanak-kanak yang di tahap mengenal huruf sahaja lagi, macam tu. Jadi apakah harapan puan kepada bakal-bakal guru yang akan menjadi pendidik pada suatu hari nanti?
harapan. Okey, harapan saya mengharapkan pendidik di masa hadapan mendidiklah, okey gitu. Mendidiklah dengan ni ikut pada zaman kanak-kanak dan sebab menjadi pendidik, bersabarlah dengan anak-anak ni dan sentiasa berfikiran terbuka, tenang sebagai penyelesaian masalah kepada anak-anak. Melihat mereka dengan kasih sayang. Bantu mereka supaya mereka menguasai dengan baik dan ini adalah sebagai kita punya pahala. Sebagai saya, kita sebagai pendidik ni adalah pahala itu sangat-sangat banyak di situ. Terima kasih Puan Liza sebab sudi meluangkan masa untuk temu bual ini. Walaupun beberapa kali telah gagal untuk jalankan temu bual.